Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, uh, hari ini kumpulan kami akan membentangkan tentang salah satu tajuk dalam kursus akidah Islamiyah, yang mana tajuknya berbunyi metodologi Al-Quran dalam menerapkan akidah. Maksud metodologi ini adalah kaedah Al-Quran dalam menerapkan akidah. Terdapat uh, 4 metodologi Al-Quran dalam menerapkan akidah. Ada 4 poin metodologi Al-Quran dalam menerapkan akidah. So, setiap poin itu akan kami bawakan 4 dalil dan akan kami jelaskan dan terangkan keterkaitan antara dalil tersebut dan poin-poin yang diberikan. Pertama sekali, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Dr. Azimah binti Abdullah kerana telah memberikan kami peluang untuk membentangkan tentang tajuk ini. So, sebelum kami masuk ke dalam poin-poin metodologi tersebut, saya akan perkenalkan ahli kumpulan. Ahli kumpulan kami terdiri daripada 2 orang sahaja, iaitu saya, Irham Syahiran, dan juga Muhammad Faiz. 2 poin akan disampaikan dan dijelaskan oleh saya dan 2 poin lagi akan dijelaskan oleh saudara Faiz. Seperti yang telah saya sebutkan sebentar tadi, terdapat 4 poin dalam metodologi Al-Quran dalam menerapkan akidah, di mana poin yang pertama ialah kebebasan akal daripada paksaan dan taklid. Poin kedua ialah menggunakan akal untuk berfikir dan mengkaji menerusi alam nyata. Poin ketiga, mendedahkan akidah yang batil dan menetapkan kebatilannya. Dan yang terakhir, membentangkan akidah yang benar dan menetapkan kebenarannya. Uh, Poin kebebasan akal daripada paksaan dan taklid dan menggunakan akal untuk berfikir dan mengkaji menerusi alam nyata akan disampaikan oleh saya. Bergerak kepada poin kita yang pertama, iaitu kebebasan akal daripada paksaan dan taklid. Seperti mana yang saya katakan sebentar tadi, kami akan membawakan 4 dalil bagi setiap poin. Dalil pertama yang kami bawakan adalah daripada surah An-Nahlu ayat 43, iaitu وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Maksudnya, dan tidaklah kami mengutus rasul-rasul sebelummu, wahai Muhammad, melainkan dari kalangan orang-orang lelaki yang kami wahyukan kepada mereka. Oleh itu, bertanyalah kamu, wahai golongan musyrik, kepada orang-orang yang berpengetahuan agama jika kamu tidak mengetahui. Tafsir ayat ini ialah, ayat ini diturunkan untuk menjawab persoalan orang musyrik Mekah yang bertanya mengapa Nabi yang diturunkan adalah dari kalangan manusia dan bukan malaikat. Maka dalam ayat ini menjawab bahawa sebelum Rasulullah telah ada banyak Nabi yang diturunkan dan mereka juga daripada kalangan manusia. Dan dalam ayat ini menyuruh mereka bertanya kepada yang lebih mengetahui, iaitu Ahlul Dzikr. Di mana Ahlul Dzikr ini merupakan ahli kitab di kalangan mereka. Maka tanyalah kepada mereka tentang kenabian Nabi Muhammad dan Rasul sebelumnya. Maksudnya, pada dahulu kala, orang musyrik Mekah tidak mahu menerima kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka mengeluarkan pelbagai hujah untuk menolak kenabian Nabi Muhammad. Antara hujah mereka ialah mengapa Nabi yang diturunkan adalah dari kalangan manusia dan bukan malaikat. Yang mana seperti mana yang kita tahu, malaikat ni merupakan makhluk yang mulia. Jadi mengapa diturunkan manusia sebagai nabi dan bukan malaikat sebagai nabi? So dalam ayat ini
Ayat ini menepis pertanyaan orang-orang kafir tersebut, di mana dalam konteks ayat kita ini, saya mahu menerangkan tentang ayat yang berbunyi fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, di mana yang bermaksud bertanyalah kamu kepada orang-orang yang berpengetahuan agama jika kamu tidak mengetahui. Jadi kesimpulannya, dalil ini menyuruh manusia bertanya dahulu tentang apa yang tidak diketahui kepada orang yang alim sebelum bertaklid. Jadi kita haruslah bertanya dan bertanya tentang agama jika tidak mengetahui tentang sesuatu agama tersebut sebelum kita bertaklid. Dalil kedua yang kami bawakan adalah daripada surah Al-Luqman yang berbunyi وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ. Maksudnya, dan apabila dikatakan kepada mereka yang ingkar, turutlah akan apa yang telah diturunkan oleh Allah, mereka menjawab, tidak, bahkan kami hanya menurut apa yang kami dapati daripada datuk nenek moyang kami melakukannya. Patutkah mereka menurut datuk neneknya sekalipun syaitan mengajak mereka itu melakukan perbuatan yang menjerumuskan mereka ke dalam azab api neraka yang menjulang. Ayat ini diturunkan untuk mencela orang kafir tentang perbuatan mereka yang hanya ikut membabi buta tentang agama nenek moyang mereka. Dan Allah menegur orang kafir bahawa ajaran nenek moyang mereka itu adalah ajaran syaitan, sedangkan syaitan hanya menunjuk jalan ke neraka. Dalam ayat ini, Allah Subhanahu Wa Taala benar-benar mencela orang kafir kerana mereka ni hanya bertaklid kepada agama nenek moyang mereka, sedang mereka tidak mengetahui apa-apa tentang agama mereka tersebut, sama ada ianya salah atau betul. Dan Allah juga telah menerangkan bahawa agama yang mereka ikuti adalah bisikan daripada syaitan, sedangkan syaitan ni hanya mengajak kita ke arah neraka dan dosa sahaja. Kesimpulannya, dalil ini benar-benar melarang untuk bertaklid dengan sesuatu ajaran tanpa mengkaji terlebih dahulu ajaran tersebut. Dalil ketiga ialah daripada surah Az-Zukhruf yang berbunyi وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ. Yang bermaksud, dan demikianlah halnya orang-orang yang bertaklid buta. Kami tidak mengutus sebelummu, wahai Muhammad, kepada penduduk sebuah negeri seseorang Rasul pemberi amaran, melainkan orang-orang yang berada dalam kemewahan di negeri itu berkata, sesungguhnya kami dapati datuk nenek kami menurut satu jalan agama, dan sesungguhnya kami hanya mengikut jejak langkah mereka sahaja. Surah Az-Zukhruf ayat 23. Ayat ini juga telah diturunkan untuk menjelaskan kebatilan dan kesesatan orang kafir yang hanya bertaklid kepada agama nenek moyang mereka. Orang musyrik itu hidup dalam keadaan mewah dan mereka takut jika agama yang benar ditegakkan, mereka akan hilang kemewahan mereka. Kesimpulannya, dalil ini menyatakan bahawa orang kafir tiada hujah atau alasan yang kukuh dengan agama mereka. Ayat sekali lagi Allah mencela perbuatan orang kafir yang hanya bertaklid kepada agama nenek moyang mereka sedang mereka tidak mengetahui apa-apa tentang agama tersebut. Mereka hanya ingin mempertahankan agama nenek moyang mereka untuk berbuat dosa, kerana Islam seperti mana yang kita tahu, Islam adalah agama yang benar dan akan menegakkan kebenaran. Tapi kemewahan yang orang musyrik dapat adalah daripada sumber yang haram seperti mencuri, menipu. Jadi mereka takut jika Islam ditegakkan, mereka akan hilang kemewahan mereka tersebut. Jadi mereka berhujah untuk menepis Islam. Mereka ni ingin bertaklid, membabi buta kepada agama nenek moyang mereka sahaja. Dalil keempat ialah daripada surah Al-Hujurat
yang berbunyi Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kamu seorang fasik membawa sesuatu berita, maka selidikilah untuk menentukan kebenarannya supaya kamu tidak menimpakan sesuatu kaum dengan perkara yang tidak diingini dengan sebab kejahilan kamu mengenainya sehingga menjadikan kamu menyesali apa yang telah kamu lakukan. Surah Al-Hujurat ayat 6. Ayat ini menyuruh umat Islam sentiasa berhati-hati dan menyelidik terlebih dahulu dengan berita yang diterima. Hal ini kerana orang yang fasik akan menyebarkan berita yang salah dan menyesatkan. Uh, ayat ini dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh umat Islam untuk mengkaji terlebih dahulu sesuatu berita yang diterima kerana ada kemungkinan berita yang diterima itu salah dan apabila berita itu salah akan menyesatkan manusia yang menerimanya. Lebih-lebih lagi jika berita tersebut mengandungi ajaran agama atau akidah. So, dalil ini menegaskan umat Islam untuk memeriksa dahulu kesahihan berita yang diterima, terutamanya dari segi akidah dan pegangan. Nanti takut pegangan kita terpesong dan akan menjerumuskan kita ke dalam kekafiran. Beralih kepada poin yang seterusnya daripada metodologi Al-Quran dalam menerapkan akidah. Poin kedua ialah menggunakan akal untuk berfikir dan mengkaji menerusi alam nyata. Dalil pertama yang kami bawakan ialah Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab. Maksudnya, sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi dan pada pertukaran malam dan siang ada tanda-tanda kekuasaan, kebijaksanaan dan keluasan rahmat Allah bagi orang-orang yang berakal. Surah Al-Imran ayat 190. Dalil ini membuktikan kekuasaan Allah yang menjadikan malam dan siang serta langit dan bumi. Kesimpulannya, manusia haruslah mengkaji menerusi panca inderanya dengan kehebatan Allah mencipta alam ini. Dengan menggunakan panca indera kita yang 5 iaitu mata, telinga, kita dapat melihat bagaimana Allah mencipta dunia ini, alam ini dan berapa banyak ciptaan Allah yang menjadi tanda-tanda kekuasaannya. Jadi sebagai manusia kita haruslah mengkaji dan mengkaji alam yang diciptakan oleh Allah untuk mengukuhkan iman kita kepada Islam. Dalil kedua ialah Qul inzuru madza fis samawati wal ard wa ma tughnil ayatu wan nuzuru an qaumin la yu'minun. Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad, perhatikan dan fikirkanlah apa yang ada di langit dan di bumi dan segala kejadian yang menakjubkan yang membuktikan keesaan Allah dan kekuasaannya. Dalam pada itu segala tanda dan bukti yang menunjukkan kekuasaan Allah dan segala rasul yang menyampaikan perintah-perintah Allah dan memberi amaran tidak akan memberi faedah kepada orang yang tidak menaruh kepercayaan kepadanya. Ayat ini diturunkan untuk menggalakkan manusia mengkaji ciptaan Allah dan berfikir dengan akal di mana semua benda seperti awan, pokok dan lain-lain bergerak dengan kehendaknya. Kesimpulannya, dalil ini menyuruh kita menggunakan akal dan mata untuk mengkaji akidah yang benar dan tepat. Kita sebagai manusia mempunyai akal untuk berfikir dan mata untuk melihat. Dalam ayat ini, Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh manusia mengkaji dan melihat ciptaan Allah seperti pokok, awan yang bergerak dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala untuk memantapkan iman kita terhadap agama Allah. Dalil ketiga untuk poin yang kedua ialah
Alam tara annal fulka tajri fil bahri bi ni'matillah liyuriyakum min ayatihi inna fi dhalika laayatin likulli sabbarin syakur. Maksudnya, tidakkah engkau memerhatikan bahawasanya kapal-kapal berlayar di laut dengan nikmat kurnia Allah untuk diperlihatkan kepada kamu sebahagian dari tanda-tanda kemurahannya. Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi keterangan-keterangan dan bukti untuk berfikir bagi tiap-tiap mukmin yang tetap teguh pendiriannya lagi sentiasa bersyukur. Allah menjelaskan dalam ayat ini bahawa kapal-kapal di atas laut berlayar dengan kehendak Allah dan merupakan tanda besar kekuasaan Allah. Ini bermaksud bahawa Allah telah menyuruh laut yang bergelora agar tidak menghancurkan kapal mereka dan menyuruh angin untuk membantu mereka dengan selamat. Kesimpulannya, manusia haruslah melihat bagaimana Allah telah menyelamatkan kapal daripada tenggelam dan berlayar dengan aman. Maksudnya, dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kita melihat ke arah kapal-kapal yang berlayar di lautan dengan selamat. Allah Subhanahu Wa Taala berkuasa untuk mengawal laut, angin untuk menghancurkan kapal tersebut. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan kapal tersebut dan memandu kapal-kapal tersebut untuk berlayar dengan selamat dan aman. Dalil yang keempat ialah dari surah Ar-Rum ayat 42. Qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qabl kana aktsaruhum musyrikin. Maksudnya, katakanlah, mengembaralah kamu di muka bumi, kemudian lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang yang telah lalu, yang telah dibinasakan. Kebanyakan mereka adalah orang-orang musyrik. Ayat ini diturunkan kepada orang kafir sebagai galakan untuk mengembara di seluruh dunia bagi melihat kaum-kaum yang telah dibinasakan seperti kaum Ad, kaum Thamud, kaum Lut dan lain-lain. Hal ini supaya mereka insaf dan kembali kepada Allah. Kesimpulannya, kita haruslah berjalan di bumi Allah dan melihat azab yang diturunkan kepada orang kafir supaya iman kita terus bertambah. Di mana ayat ini menyuruh manusia untuk melihat bagaimana kesudahan dan kesudahan orang-orang yang telah kafir pada dahulu kala seperti kaum Ad, kaum Thamud, kaum Lut dan lain-lain. Mereka telah mengingkari Nabi dan juga telah menolak agama Allah. Jadi Allah suruh manusia untuk melihat bagaimana kehancuran dan kebinasaan mereka supaya kita kembali insaf dan mentaati Allah dan Rasulnya. Sekian saja daripada saya. 2 poin lagi akan diterangkan oleh saudara Faiz. Terima kasih saudara Irham atas penjelasan sebentar tadi. Seterusnya saya akan meneruskan perbincangan kita pada hari ini, iaitu mendedahkan akidah yang batil dalam menetapkan kebatilannya. Firman Allah dalam surah An-Nisa ayat ke-150 yang berbunyi, Innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bainallah wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'd wa nakfuru bi ba'd wa yuriduna an yattakhidhu baina dhalika sabila. Maksudnya, sesungguhnya orang-orang yang kufur ingkar kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, dan orang-orang yang hendak membeza-bezakan imam mereka di antara Allah dan Rasulnya, dan orang-orang yang berkata, kami beriman kepada setengah Rasul-Rasul itu dan kufur ingkar kepada setengah yang lain, serta bertujuan hendak mengambil jalan lain antara imam dan kufur itu. Dalil ini menjelaskan bahawa orang kafir beriman dengan sebahagian Rasul saja, sedangkan kita wajib beriman dengan semua Rasul. Mereka ingin membezakan imam kepada Allah dengan iman kepada Rasul. Mereka kononnya hendak menerima Allah, tapi tidak mahu menerima Nabi Muhammad SAW kerana dengki kepada baginda dan orang Arab. Itulah mereka golongan ahli-ahli kitab.
Kesimpulannya, kita mestilah beriman dengan Rasul kerana Rasul merupakan pesuruh daripada Allah, di mana setiap wahyu ataupun ilmu yang diturunkan kepada Allah akan disalurkan kepada kita melalui Rasulullah, Rasul-Rasul dan Nabi. Dalil yang seterusnya, وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا, Surah Al-Maryam ayat ke-88. Maksudnya, dan mereka yang kafir berkata, Allah Ar-Rahman mempunyai anak. Dalil ini menyatakan kebatilan dan kejahilan orang kafir yang mengatakan Allah mempunyai anak, sedangkan Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Ayat ini menyebut tentang anak Allah dalam bentuk umum saja. Allah tidak sebut anak lelaki ataupun anak perempuan, kerana ia digunakan untuk menempelak golongan Yahudi, Kristian dan musyrikin Makkah yang mengatakan Allah mengambil anak. Kesimpulannya, kita mestilah yakin bahawa Allah itu bersifat Esa, iaitu satu, dan Allah tidak mempunyai anak serta tidak diperanakkan, dan meyakini bahawa Allah itu tiada permulaan dan tiada pengakhiran. Seterusnya dari yang ketiga, wattakhadha qaumu Musa min ba'di min hulihim anjalan jasadan lahu khuwar alam yarau annahu la yukallimuhum wa la yahdihim sabila ittakhadhuhu wa kanu zalimin. Surah Al-A'raf ayat ke-148. Dan kaum Nabi Musa sesudah ia pergi ke Gunung Tursina, mereka membuat dari barang-barang emas perhiasan mereka patung anak lembu yang bertubuh dan bersuara Allah berfirman, tidakkah mereka memikirkan bahawa patung itu tidak dapat berkata-kata dengan mereka dan dapat juga menunjukkan jalan kepada mereka? Mereka menjadikannya berhala yang disembah, dan sememangnya mereka adalah orang yang melakukan kezaliman. Dalil ini menceritakan tentang kebatilan Israel, Bani Israel yang mula menyembah patung berhala ketika ketiadaan Nabi Musa. Kisah ini berlaku sejak pemergian Nabi Musa. Baginda bermunajat kepada Allah selama 40 hari. Hal ini menyebabkan umat Bani Israel menjadi tidak tentu arah. Ini kerana baginda memaklumkan bahawa baginda hanya akan pergi selama 30 hari, tapi dilanjutkan kepada 40 hari, iaitu dengan menambah sebanyak 10 hari. Kesannya mereka telah mencetuskan pelbagai kontroversi, mana mereka mengatakan bahawa Nabi Musa telah wafat dan sebagainya. Lalu Samiri ni dia mengambil peluang dengan menyuruh umat Bani Israel untuk mengumpulkan barang perhiasan dan meleburkannya menjadi satu patung anak lembu. Hal ini dapat dijelaskan bahawa kita tidak sepatutnya menyembah Tuhan selain daripada Allah, kerana tiada yang berhak yang layak disembah melainkan Allah. Kesimpulannya, kita mestilah sentiasa patuh dan taat kepada Allah, kerana tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah. Khususnya, وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةِ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارًا تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا برهانكم إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Surah Al-Baqarah ayat ke-111. Maksudnya, dan mereka Yahudi dan Nasrani berkata pula, tidak sesekali akan masuk syurga melainkan orang-orang yang beragama Yahudi atau Nasrani. Yang demikian itu hanyalah angan-angan mereka sahaja. Katakanlah wahai Muhammad, bawalah kembali keterangan yang membuktikan kebenaran. Apa yang kamu katakan itu jika betul kamulah orang yang beriman. Dalil ini menjelaskan bahawa orang Yahudi dan Nasrani menyatakan bahawa hanya mereka yang akan masuk syurga sahaja, sedangkan agama mereka adalah agama yang batil. Ahli kitab mengatakan Islam adalah agama yang sesat. Jadi, mereka beranggapan bahawa semua Muslim tidak akan masuk syurga.
Ada dalam kalangan mereka yang menyatakan bahawa Islam sebenarnya menyembah Tuhan bulan. Ini pernah viral ketika dahulu. Malah ada di kalangan mereka yang menyatakan bahawa umat Islam menyembah syaitan dan orang Islam akan masuk ke neraka dan mereka tidak mengiktiraf agama Islam. Kesimpulannya, hanya agama Islam sahaja yang akan masuk syurga kerana ia merupakan agama yang diredai di sisi Allah. Topik yang terakhir iaitu membentangkan akidah yang benar dan menetapkan kebenarannya. Firman Allah dalam surah Al-Imran ayat ke-19. Inna ad-dina 'indallahi al-Islam wa ma ikhtalafa alladhina utul kitab illa min ba'di ma ja'ahumul 'ilmu baghyan bainahum wa man yakfur bi ayatillah fa innallaha sari'ul hisab. Maksudnya, sesungguhnya agama yang diredai di sisi Allah hanyalah Islam. Tidak berselisih orang-orang yang telah diberi Alkitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka. Kerana kedengkian yang ada di antara mereka. Barang siapa yang kafir terhadap ayat Allah, maka sesungguhnya sangat cepat hisabnya. Ayat di atas menjelaskan bahawa hanya agama Islam yang diredai di sisi Allah. Akidah dan cara hidup Islam sahaja yang diterima di sisi Allah. Kalimah Islam bermaksud menyerah diri 100% kepada Allah. Kesimpulannya, agama yang dikehendaki Allah adalah menyerahkan diri kita kepada Allah dengan sepenuhnya. Lalu yang seterusnya, وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Surah Al-Imran ayat ke-85. Maksudnya, barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidak akan diterima agamanya itu daripadanya. Dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Allah menceritakan bahawa tidak diterima agamanya selain agama Islam. Agama tidak sama antara Islam dan agama lain. Ayat ini juga sebagai larangan untuk kita menerima agama lain. Kesimpulannya, umat Islam perlulah berhati-hati kerana gerakan dan idea yang terpesong tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu yang ketiga, qulillahu a'budu mukhlishan lahuddini. Surah Az-Zumar ayat ke-14. Katakanlah, ya Allah yang aku sembah dengan penuh ketaatan kepadanya dalam menjalankan agamaku. Lalu di atas menerangkan bahawa kita perlulah sentiasa taat kepada Allah dengan sepenuh ketaatan dalam menjalankan perintah Allah. Kesimpulannya, kepada Allah sajalah kita beribadah, kepada Allah sajalah seruan dalam doa, dan tidak akan ada yang lain. Dan yang terakhir, sibghatullah wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu 'abidun. Surah Al-Baqarah ayat ke-138. Maksud dia, sibghatullah yang bermaksud agama Allah. Siapa yang lebih baik sibghahnya daripada Allah, dan kepadanya kami menyembah Allah. Lalu di atas menerangkan bahawa kata celupan pada ayat ini mengandungi erti keimanan kepada Allah yang tidak disertai kemusyrikin sedikit pun. Makna ini ditegaskan oleh perkataan yang hanya kepadanya lah, bukan kepada yang lain kami menyembah. Kesimpulannya, kita terima cara celupan Allah dengan mengucap syahadah. Dengan Allah ubah akidah kita daripada syirik kepada tauhid dan daripada khurafat kepada syariah. Ini merupakan sedikit bahan rujukan yang kami rujuk dalam menyiapkan kerja khusus yang diberikan oleh Dr. Azimah. Jazakallahu khairan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang baik daripada Allah, yang buruk datang daripada kelemahan kami semua. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.